Assalamualaikum. Hai, saya Zaleha dari Snail Art Channel. Kali ini saya nak berkongsi tentang peringkat ataupun psikologi stage yang berlaku dalam kita punya otak ataupun fikiran kita bila kita nak mulakan sesuatu skill atau bila kita nak mulakan satu habit ataupun kita nak start buat kerja nak mengubahkan kita punya rutin. So kita akan mengalami 4 peringkat ni. Kenapa saya nak berkongsi 4 peringkat ni? Saya harap anda dengar dengan betul. Saya cuba sampaikan secara ringkas dan secara jelas, sebab ini adalah basic yang berlaku dalam diri kita bila kita nak membina sesuatu kemahiran tu. So ini sangat penting ya. Saya belajar stage ni 2016 dari seorang motivator, Kevin Trudeau. So yang masa tu tak ada buku, tak ada apa. So saya 2016 tu saya buat mind map. Mind map tu bila saya dah baca buku Tony Buzan kan. So saya tulis dekat sini mind map yang saya buat ni untuk diri saya, apa yang saya nak buat, apa yang saya nak pergi ya. Saya punya goal apa dia, stage ni. Saya buat benda ni Friday 19 August 2016. So saya dah ada dah benda ni 2016. Saya simpan sampai sekarang. Sebenarnya nak frame tapi dah tak cantik. Saya pun rasa macam dah biasa dah kan. Masa dulu-dulu excited juga nak frame kan. So sekarang saya rasa benda ni sangat penting sebab saya percaya. Dan sebenarnya kita semua dilahirkan sangat istimewa. Seseorang insan dilahirkan sangat unik. Kita ada keunikan diri kita sendiri. Setiap insan, human being ada dia punya keistimewaan yang kebanyakannya kita tak jumpa keistimewaan tu. Sebab kita dah ikut, seperti yang saya kata sebelum ya, kita dah ikut projector life. Hidup kita telah diatur oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi kita kena tahu peringkat ni untuk salah satunya untuk membina skill baru yang kita suka dan bagaimana kita faham. Jadi kita tak adalah hanya separuh jalan. Jadi kita akan terus juga sampai kita jadi master. Okay, first stage adalah unconscious. Dia ada 4 peringkat. Unconscious incompetence, conscious incompetent, conscious competent dan unconscious competent. Dia ada 4 ni. Agak keliru lah mula-mula. Saya dulu pun berapa kali saya ulang baca, saya ulang dengar ya pasal 4 stage ni. Unconscious incompetent. Unconscious incompetent, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Begitu juga knowledge ke, skill ke diri kita, who we are, kita punya goal, kita tak tahu. Jadi kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Jadi kita rasa kita dah tahulah. Sedangkan banyak perkara yang kita tak tahu. Kita umpama berada dalam circle yang kecil. Sedangkan ya, saya ingat Hamka cakap ya, insan adalah alam yang kecil. Dan alam yang besar itu adalah insan yang something like that. Maknanya alam yang besar itu insan juga. Kita kena keluar, kita kena cari, kita kena explore benda yang luar. Jangan terkongkong dalam circle yang kecil ni. So bagaimana unconscious incompetent? Unconscious incompetent seumpama kita pergi college kan, kita pergi college orientation day. Masa orang kata masa register tu kan dia ada orientation few hours kan, taklimat untuk menyambut student baru. Jadi masa taklimat tu dia dah bagi taklimat, biasanya dia akan tanya
Any questions? Ada sebarang soalan? Rata-rata tak ada soalan pun. Kenapa tak ada soalan? Sebab student tak tahu apa yang dia tak tahu. Lain kalau bila dah habis belajar kan, dah habis semester, dah habis dah hampir graduate, cuba tanya. Any question? 1001 soalan keluar. Semua student nak angkat tangan. Ada ini yang tak kena, ada soalan, macam-macam soalan. Sebab dia dah expose. Dia dah tahu apa yang dia tak tahu. Bila unconscious incompetent, kita tak tahu. Katalah saya dialysis nurse kan. Bila kita belajar, kita tengok mesin baru kan, mesin selalu tukar. Mesin tu kita tak tahu apa. Bila taklimat datang, engineer datang, dia bagi taklimat ringkas. Bila dia tanya kita soalan kan, sebab kita kena praktis lagi mesin tu, dia akan tanya, ada soalan tak selepas taklimat. Kita tak tahu nak tanya apa, sebab kita tak tahu mesin ni bagaimana, apa dia, apa kebaikan dia, kita tak tahu. Jadi kita tak ada soalan. Lebih kurang macam tu lah ya. Dan peringkat kedua, tapi bila kita tak tahu, kita belajar, okey, kita dah tak tahu, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. So kita pun masuklah, kalau college, masuk college. Kalau masa saya startlah nak priming machine kan, ataupun anda orang yang nak belajar kereta katakanlah pun, tak tahu pun belajar juga nak pandu kereta. Okey, kira macam itulah. Bila kita belajar, bila dalam certain period tu kan, ataupun student ke, saya nak belajar dialysis machine ke, so dalam proses pembelajaran, katalah seminggu ke 2 minggu, sekarang kita dah tahu, oh mesin ni bunyi tung-ting. Kalau student tu dah tahu dah, apa ni kan, orientation macam ni, kenapa pula, dia dah simpan dah soalan-soalan yang dia nak tanya. Okey, lepas tu kalau orang pandu kereta, dia dah start belajar, gear 1, ni nak tanya kenapa gear dengan kenapa kaki tak boleh, kanan tak boleh ni letak dekat apa tu, mesti kena dekat brake or something like that, dengan kita punya gear. Dia dah cipta soalan kan, dia dah tahu sebab sekarang dia dah expose dah. Sekarang kita belajar dalam keadaan conscious incompetent. Dalam yang ni kita dah tahu dah, sekarang aku tak tahu benda macam ni, so dah ada soalan lah, akan aku tanyakan ya pada yang pengajar ni semua. Atau saya dengan mesin ni, saya dah ada soalan dah, kenapa mesin ni tak ada something yang kita sebab kita dah kenal dah, sebut sedikit tentang mesin ni kan. Kalau orang yang bawa kereta, yang belajar bawa kereta tu, dah tahu dah, dah ada soalan dah. Dia sekarang, dia dah tahu, dia dah sedar apa yang dia tak tahu, perkara yang dia tak tahu. Okey. Tapi teruskan juga belajar, okey? Saya pun belajar. Student pun dah start dah SEM 1, dah masuk SEM 1. Dan yang belajar kereta, pengajar dekat sebelah, dia pun dah boleh bawa kereta lah, kan? Tapi masih lagi berfikirlah kan, dalam proses lagi ni, belum master lagi, belum mahir ni dalam proses pembelajaran. So kita akan pergi conscious competent. Dalam conscious competent, kita sedar yang kita dah mahir. Okey, kita dah sedar kita dah mahir ni. Kalau saya dah mahir lah, buka pintu, nak letak line apa, line ni merah, line biru, arterial, venous macam tu. Kalau student, dia dah masuk SEM 1, dah masuk SEM 2, dia dah pandai, dia dah tahu dah, dia dah mahir dah, blok mana, dia dah mahir dah, cafeteria kat mana, apa semua dia dah tahu ya kan. Dia dah kenal dah dia punya lecturer, siapa-siapa yang bagus, siapa semua, so dia dah tahu. Dan yang bawa kereta pula, dia dah boleh bawa kereta dah, dan tapi dia masih fikir, dia masih tengok kaki, dia masih tengok tangan kan. Untuk gear 1 kena tekan kelas macam tu kan, untuk manual kan. So dia kita sekarang dalam conscious competent, kita tengah membina kemahiran. Tapi kita sedar ni, kita tengah tapi kita boleh bawa lah, kita dalam keadaan mahir dan kita sedar. Yang peringkat paling tinggi ni, bila kita sampai yang ni, unconscious competent,
kita tak sedar yang kita dah mahir. Bagaimana kan? Ini yang bestnya. Kita tak sedar kita mahir. Kalau student dia dah ambil SEM akhir, dia dah mahir dah. Sambil-sambil baca buku ataupun nota, dia dah sampai kat kafe. Kaki dia dah mahir dah, badan dia dah tahu. Aku dah, besok kuliah ni dekat bilik kuliah 2. Jalan-jalan layan telefon, dah sampai dekat bilik kuliah 2. Maknanya dia dah ada di unconscious competent. Dia tak sedar yang dia dah mahir dah, tanpa sedar. Bila keadaan ni berlaku, otak kita dah tak dia tak berfikir secara serius. Dalam keadaan ni otak kita dah relax. Kerja otak dia dah serah kepada kita punya fizikal, kepada badan kita. Kalau saya dialisis, saya sambil sembang ni saya boleh buat kerja. Tangan saya boleh pasang line on apa semua. Saya line sambil bincang, sambil tengok patient punya note. Tak perlu fikir tangan nak ambil apa dulu, tak perlu. Saya dah orang kata kemahiran tu saya dah tak sedar. Tahu-tahu dah siap dah mesin kedua. Kalau anda bawa kereta, anda perlu fikir ke? Nak brake kena brake. Kaki kanan nak tekan perlahan. Tangan gear 1, gear 2. Tak perlu fikir dah. Kadang kita bawa kereta kan, tahu-tahu dah sampai rumah dah. Bila aku sampai kat sini? Maknanya kita punya badan tu dah take over. Kita punya pemikiran. Kita tak perlu berfikir. Itu dalam keadaan macam ni, otak kita dah kurang berfungsi. Otak kita memang terror kan. Dia dah latih badan ambil lah kerja kau. Sekarang tugas aku dah settle, aku dah nak relax sekarang. Okey. Bila keadaan macam tu, kita dah ada dalam unconscious competent. Dalam unconscious competent inilah nama kemahiran. Kita dah mencapai kemahiran. Ni antara yang dah tertinggi. Untuk mencapai unconscious competent, benda ni saya dapat daripada Kevin Trudeau. Lepas tu saya baca pula buku Mastery by Robert Greene. Buku Mastery ni antara buku favourite saya. Jika anda nak baca, saya baca buku ni Mei 22, 2017. Ya. Mastery by Robert Greene. Buku ni bagus sebab dia cerita kesukaran seorang penyanyi, kesukaran gelandangan, macam mana dia orang daripada susah, daripada tak tahu dia boleh dia boleh bina dia punya skill, dia jumpa kelebihan dia. So mengikut buku Robert Greene ni, dia kata untuk mencapai tahap unconscious competent ni atau kemahiran yang tertinggi, kita perlu buat benda tu melebihi 10,000 jam, 10,000 hours. Kita praktis benda tu hingga 10,000 hours. So kita akan mencapai unconscious competent. Tak kira apa, tukang masak ke, orang kata kemahiran berkayu, kemahiran seni. Itu pasal nak capai 10,000 hours, kita tak boleh nak fed up tengah jalan. Kita kena teruskan juga. Bila kita faham peringkat ni, kita akan aku belum capai lagi unconscious competent ni. Kan? Kenapa kita dah nak stop? Sebab bila kita capai unconscious competent, kita dah senang, kita dah tak apa. Semua orang kata ni lah on your fingertips. Fikir dah boleh buat, tak apalah. Kalau orang tukang masak, dia main capak je, benda dah siap. So itulah antaranya yang saya nak share kat sini, yang anda kena tahu. Sebab benda ni buat kita faham dan kita boleh mengatasi kelemahan diri kita. Kita boleh orang kata be patient lah, patient untuk teruskan usaha kita mencari kelebihan tu sendiri. Okey, saya rasa sampai di sini dulu. Kalau ada apa-apa yang tertinggal pun saya akan tambah dalam video akan datang. InsyaAllah jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.